Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah malam ni kita bertemu sekali lagi ya untuk mengisi program kuliah Maghrib online kita. Dan malam ni kita buat sedikit kelainan ya. InsyaAllah saya akan share hadis Nabi SAW ya. Kita biasa buat tadabbur Al-Quran. Malam ni kita tengok beberapa hadis yang berkaitan dengan korban ya, sesuailah dengan situasi kita yang hampir ya masuk ke bulan Zulhijjah ya, dan sudah tentu hadis-hadis yang berkaitan dengan korban ya, penting untuk kita ulang kaji supaya kita sama-sama dapat manfaat yang sebesar-besarnya ya daripada tuntutan agama ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i berkorban ini ya, udhiyah ini dianggap sebagai sunnah muakkadah ya, tapi kalau kita tengok dalam mazhab Abu Hanifah sebagai contoh ya, ia dikategorikan sebagai perkara wajib ya, bukan perkara fardu, ia perkara wajib. Maknanya tuntutannya lebih tinggilah ya kalau banding dengan mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau kita boleh share ya, saya dah scankan daripada kitab Bulughul Maram ya, tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita tengok. Dalam bahasa Arab ya, ada saya catatkan di sini, korban itu kita panggil udhiyah. Ya, mula dengan hamzah di atas alif, udhiyah. Ya, jamaknya jim ni jamak ialah adahi. Ya, ataupun kita panggil juga tadhiyah ya, pengorbanan. Saya ambil daripada muka surat yang ke 782 ya, hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bab yang berkaitan dengan binatang korban. Ya, hadis daripada Anas bin Malik. Ya, kalau kita boleh perkenalkan terlebih dahulu ya sebagai adab kita ya, kerana Anas yang telah meriwayatkan hadis ini, dan Anas merupakan salah seorang kita panggil min ulama sahabah ya, daripada kalangan ulama sahabat. Dan beliau berasal daripada Madinah. Ya, jadi bila kita dengar nama Anas bin Malik, kita tahu dia ni orang Madinah ya, orang Khazraj. Ya, dan beliau ada hubungan yang rapat dengan Nabi ya, kerana selain daripada beliau merupakan khadim Rasulullah. Ya, Anas ni kana khadiman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadim, apa makna khadim? Ya, khadim bukan makna khadam. Ya, bukan makna hamba. Ya, sebab Anas ni anak orang kaya. Dia anak tiri kepada Abu Talhah, antara sahabat Nabi yang paling kaya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kerana Abu Talhah ya mempunyai ladang-ladang kurma yang luas, dan ladang kurmanya menghasilkan buah-buah yang berkualiti sangat tinggi. Ya, dia triple A kita panggil ya, buah-buah kurma triple A. Ya, kualitinya yang terbaik. Sebab itu Anas ya bukan anak orang miskin ya. Beliau anak kepada Ummu Sulaim, di mana maknya Ummu Sulaim nanti berkahwin dengan Abu Talhah. Ya, ataupun dalam apa kita panggil, kalau kita tengok nama sebenar Abu Talhah ialah Zaid bin Sahal. Ya, Zaid bin Sahal. Kalau Zaid bin Sabit itu anak muda. Ya, kalau Zaid bin Harisah itu adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas hamba yang dibebaskan oleh Nabi. Ya, itu daripada Mekah. Tapi kalau Zaid bin Sahal, beliau adalah Abu Talhah, antara orang paling kaya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Anas bin Malik ya, kerana ayahnya Malik tak masuk Islam. Ya, jadi beliau dan ibunya ya, yakni Ummu Sulaim yang masuk Islam, dan setelah habis iddah Ummu Sulaim, beliau didatangi ya oleh Abu Talhah yang pada masa itu belum memeluk Islam. Ya, masih lagi belum masuk Islam, dan Ummu Sulaim telah mengenakan syarat boleh diterima pinangan daripada Abu Talhah ataupun Zaid bin Sahal, dengan syarat ya Zaid bin Sahal masuk Islam. Ya, Zaid bin Sahal masuk Islam, belajar agama daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barulah ya mereka boleh diijab kabulkan sebagai suami isteri. Jadi Anas bin Malik, ketika Nabi sampai di Madinah ketika hijrah, Anas baru berusia 10 tahun. Maknanya budak muda. Ya, jadi 10 tahun. Bila dia berumur 10 tahun, ada banyak benda yang dia dapat. Kerana beliau boleh bersama dengan Nabi sepanjang masa. Maknanya ya, ketika mana siang hari dia boleh bersama dengan Nabi di masjid. Ketika Nabi ke pasar, dia boleh ikut Nabi ke pasar. Kalau Nabi diundang untuk majlis tertentu, dia boleh ikut ya, dan dia boleh dengar apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi ceramahkan ya, dia boleh mengetahui ya ayat-ayat Quran yang turun ya kepada Nabi sepanjang tempoh dia bersama Nabi
ya, dan dia boleh ikut Nabi pergi ke ladang kurma, terutamanya ketika Nabi berwuduk, ya, kerana Nabi biasa berwuduk di ladang kurma yang berada di hadapan Masjid Nabawi. Kerana ladang kurma tersebut adalah milik Abu Talhah, ya, ayah tiri kepada Anas bin Malik, ya. Tetapi para sahabat yang lebih dewasa, ya, contoh kita kata Abu Bakar, Omar, ya, Osman, ya, mereka sibuk dengan perniagaan. Ya, mereka ada tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarga mereka. Jadi oleh kerana itu mereka tidak dapat, ya, bersama Nabi sepanjang masa. Cuma Anas bin Malik, ya, kerana beliau tinggal di dekat dengan Masjid Quba. Dia tinggal di Quba. Nabi duduk di sebelah Masjid Nabawi. Jarak antara Masjid Nabawi dengan Quba, ya, 2 batu, ataupun kalau kita kira kilometer, 3.2 kilometer, agak jauh. Ya, jadi sebab itu Anas bahagian malam, di sebelah malam beliau tidak bersama Nabi. Dia balik ke rumah dia. Ya, siang saja menjelang maghrib dia kena pulang. Sebab itu isu yang berkaitan dengan solat Isya, ya, solat malam Nabi, ya, ataupun sahur Nabi, ya, solat apa kita panggil tahajud Nabi, jangan tanya pada Anas. Kerana beliau, ya, sebelah malam beliau akan pulang, ya, untuk apa kita panggil, ya, untuk balik ke Quba. Kerana rumahnya adalah berada di Quba, ya. Tapi belah siang insya-Allah, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sangat bermanfaat bagi kita. Dan beliau, ya, ketika Nabi wafat usianya 20 tahun. Kerana ketika Nabi sampai, Anas 10 tahun. Nabi berada di Madinah 10 tahun. Ketika Nabi wafat dalam usia 63 tahun, yakni pada tahun 11 Hijrah, Anas berusia sekitar 20 tahun. Ya, cuma dengan usia yang muda begitu, maknanya Anas tidak dapat, ya, tidak layak untuk mengikuti peperangan Nabi. Jadi bila Nabi perang, dia tak boleh pergi. Ya, masa perang Badar, ya, tahun 2 Hijrah, Anas baru berusia sekitar 12 tahun. Ya, ketika peperangan Uhud, Anas baru 13 tahun. Ketika peperangan Khandaq, Anas baru 15 tahun. Ya, maknanya sebahagian besar peperangan utama Nabi beliau tidak sertai kerana beliau belum layak berperang. Ya, jadi usia paling minimum untuk terlibat dalam peperangan, ya, ialah berapa tuan-tuan? 17 tahun. Seperti mana Usamah bin Zaid, ya, telah dilantik oleh Nabi sebagai pimpinan tentera, panglima tentera pada usianya sekitar 17 tahun. Mari kita tengok hadis Anas bin Malik. Ya. Annan Nabi SAW, bahawasanya Nabi SAW. Ini menunjukkan kemungkinan Anas tidak meriwayatkan hadis ini direct daripada Nabi. Ya, kalau direct daripada Nabi, beliau akan sebut sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku dengar daripada Nabi. Ya, tapi di sini disebut annan Nabi. Ya, jadi biasanya dengan lafaz annan Nabi, bahawasanya Nabi, mungkin Anas dengar daripada orang lain. Mungkin dia dengar daripada ibunya, daripada ayahnya, daripada sahabat-sahabat besar yang lain. Tak jadi masalah. Ya, walaupun hadis ini dalam apa, secara teknikal kita panggil hadis ni hadis mursal sahabi. Ya, maknanya Anas dengar daripada sahabat yang lain. Tapi dia tak sebut nama sahabat. Boleh tak? Tak ada masalah. Kerana sahabat, ya, semua mereka ini seperti mana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat-sahabat Nabi ni semuanya adil. Jadi tak ada masalah. Ya, kita tak kata hadis ni hadis munqati' terputusnya sanadnya kerana Anas tidak menyebut apa ni bahawasanya dia dengar langsung pada Nabi, ya, ataupun dia dengar pada siapa, tak sebut. Tak ada masalah tuan-tuan. Ya, di kalangan sahabat tidak ada masalah. Apa Anas bin Malik sebut, ya? Kata Anas kana Nabi, maknanya bahawasanya Nabi, ya, biasa yudahi, Nabi biasa berkorban. Ya, yudahi tadi, ya, daripada perkataan, ya, apa dia? Apa ni, doha yudahi, ya, dengan makna tadhiyah, berkorban, ataupun kita panggil udhiyah, ya, korban tu dipanggil udhiyah. Jadi Nabi biasa berkorban, ya, bikabsyaini, ya, bikabsyain, dengan dua kabsh. Ya, kalau kabsyun ataupun kabsyah itu kita panggil apa ni, biri-biri, seekor. Tapi kalau kabsyain, 2 ekor. Maknanya Nabi biasa, ya, berkorban dengan kambing. Ya, memang tak ada riwayat Nabi korban dengan lembu, tak ada tuan-tuan. Ya, cuma ada riwayat dalam bab haji Nabi pernah berkorban untuk isteri baginda, bagi pihak isteri baginda lembu. Memang ada riwayat. Ya, ni disebut dalam kitab tabung haji pun ada. Ya, panduan ibadah haji, umrah dan ziarah, ya, ada disebut buku kuning tu. Ya, setiap tuan-tuan yang pergi haji melalui tabung haji, tuan-tuan akan dapat buku ni. Ya, dalam buku tu ada hadis riwayat, ada cerita, ya, bagaimana Nabi berkorban, ya, untuk isterinya dengan menggunakan lembu. Tapi Nabi sendiri secara peribadi tak pernah lembu. Ya, kerana mungkin lembu tidak banyak, ya, kewujudannya di tanah Arab ni, ya. Kebanyakannya unta
dan juga kambing. Tetapi biasa Nabi berkorban dengan kambing. Kalau Nabi bajetnya kita kata cukup-cukup, ya, Nabi akan korban dengan kabsyatin, dengan seekor kibas. Tapi kalau Nabi ada duit lebih, Nabi akan berkorban dengan kabsyain, 2 ekor kibas, ya. Kibas maknanya apa tuan-tuan? Kibas ni jamak bagi kabsyah. Maknanya biri-biri, bukan kambing biasa. Ya, biasa kita dengar perkataan ghanam. Ghanam tu umum tuan-tuan. Boleh kambing kampung, boleh kambing biri-biri. Tapi kalau kabsh ataupun kabsyah atau kibas, semua tu merujuk pada kambing biri-biri kerana bulunya banyak. Ya, saiz tubuhnya lebih besar tuan-tuan. Ya, dan kita tahu, ya, kalau di Malaysia ni, kalau di sebelah Sungai Buloh ni, ya, paling kurang pun kita kata 1,200, ya, RM1,200 seekor. 1,200, 1,300 mungkin. Boleh dapat 35 kilo, 36 kilogram. Ya, sekitar tu. Tapi kalau kecil lagi, ya, mungkin 1,000, tak besar sangat tuan-tuan. Jadi kalau korban kita cari yang terbaik lah. Ya, malah kalau tuan-tuan tengok, kalau kita korban ambil satu bahagian lembu, satu bahagian sudah RM700 tuan-tuan. Satu bahagian sudah RM700, RM750. Mana kalau tuan-tuan masuk 2 bahagian, 750 kali 2, 1,500 tuan-tuan. Baru 2 bahagian. Tapi kalau tuan-tuan ambil seekor kambing, sempurna tuan-tuan. Dengan tubuhnya, dengan kaki, dengan kepala, dengan badannya, maknanya sempurna seekor kambing, ya. Hanya sekitar 1,200. Jadi lebih murah tuan-tuan korban kambing seekor sempurna berbanding dengan lembu 2 bahagian. Ya, melainkan tuan-tuan tak cukup bajet tu lainlah, ya. Tapi kalau ada kelebihan, ada sa'ah, ya, ada keluasan rezeki, ya, lebih utama seperti mana Nabi biasa buat, ya, kabsyain, ya, akranain yang bertanduk, menunjukkan, ya, kambing yang disembelih ni ada kita panggil ada kelayakan dari segi usianya. Maknanya sudah cukup umur. Kemudian apa Nabi buat? Wa yusammi, dan Nabi sebut bismillah. Yusammi di sini tasmiyah dengan makna menyebut nama Allah. Ya, jadi bila kita nak sembelih, kita sebut bismillah sahaja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ini perlu dijelaskan. Ustaz ada pengalaman, ya, ketika kita panggil bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita nak menyembelih, ya, ada penyembelih yang sebut bismillahirrahmanirrahim. Tak betul tuan-tuan. Nabi tak ajar kalimat ar-Rahman ar-Rahim ketika menyembelih. Kerana tuan-tuan tahu, ketika menyembelih kita membunuh satu jiwa binatang. Ya, jadi maknanya ketika menyembelih tidak disunnahkan untuk kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekadar bismillah saja. Dengan nama Allah kena sebut, ya, baru boleh makan binatang tu, ya. Tetapi ada sambungan dia, apa dia? Dalam hadis disebut wa yusami wa yukabbir. Maknanya Nabi sebut bismillah wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Itulah lafaz untuk menyembelih. Jadi bila ada orang sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kita kena tegur, bagi tahu dia, ya. Seperti mana kita membaca surah yang ke-9, surah At-Taubah, ya, ataupun surah Al-Bara'ah, ya. Ini satu-satunya surah yang tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sebaik saja kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita terus, ya, baca ayat pertama dalam surah At-Taubah. Kerana apa tuan-tuan, ya? Kerana dalam surah At-Taubah ataupun dipanggil surah Al-Bara'ah, surah, ya, berlepas diri Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini cerita perang tuan-tuan. Cerita perang ada yang terbunuh. Ya, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang pada jalan Allah. Ya, wa yaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka dibunuh. Jadi lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim tidak sesuai di sini. Ya, kalau kita terjemah bahasa orang putih, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, the most merciful, ya, the most gracious, the most merciful. Tak sesuai lafaz ini dikaitkan dengan peperangan, dikaitkan dengan penyembelihan. Sebab itu disebut bismillahi wallahu akbar. Ya, seperti mana tuan-tuan keluar rumah. Setiap pagi tuan-tuan keluar rumah. Bila kita keluar rumah, kita tak baca bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan. Nabi ajar kita bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi benda-benda begini kena ambil perhatian tuan-tuan. Bukan semua benda dengan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim dah. Ya, keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku tawakal, aku serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi makna keluar rumah, ya. Kalau kita nak sembelih bismillahi wallahu akbar. Kita nak mula tawaf tuan-tuan, ya, daripada Hajar Aswad bismillahi Allahu akbar. Ada beza. Ya, tawaf bismillahi Allahu akbar. Tapi kalau menyembelih bismillahi wallah, ada waw kat situ. Ya, seperti mana dalam hadis
Wa yusammi, Nabi sebut bismillah, wa yukabbir, dan Nabi sebut wallahu akbar. Kemudian apa Nabi buat? Ya, ini kalau Nabi sembelih kambing. Ya, wa yada'u rijlahu, Nabi letakkan kaki Nabi, salah satu kaki Nabi, ya, rijlahu ala sifahihima. Ya, Nabi sendalkan kaki Nabi itu pada rusuk kedua-dua binatang tadi. Maknanya ketika Nabi nak sembelih, ya, Nabi sendal dia. Nabi tak ikat, tuan-tuan. Ya, Nabi tak ikat. Kita biasa ikat. Ya, bukanlah salah, tuan-tuan. Ya, tapi jangan terlalu kuat sehingga menyakitkan binatang. Kita kena beradab, ya, dalam apa saja. Ya, sebab itu dalam hadis yang sahih, ya, Nabi sebut Allah telah menetapkan ihsan, ya, yang terbaik, ya, ketika segala-galanya. Mana ketika buat sesuatu, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Setiap sesuatu yang kita buat, amalan atau perbuatan, mesti buat secara ihsan. Ihsan maknanya the best that you can do, tuan-tuan. Terbaik yang kamu boleh buat. Ya, ihsan bukan makna sekadar boleh, ya, tapi yang terbaik yang kita boleh. The best, ya, yang kita mampu buat, tuan-tuan, kita kena lakukan. Ya, dan Allah telah menetapkan ihsan juga ketika mana menyembelih. Ya, maknanya binatang tadi perlu dilayan dengan baik. Ya, kita panggil, ya, baringkan dia, ya. Jadi ketika baring, Nabi sendal dengan kaki Nabi, ya, pada rusuk, maknanya binatang tu direbahkan. Lembu seperti mana biasa dilebahkan juga. Tetapi kalau penyembelihan unta, Nabi tidak rebahkan. Nabi akan sembelih dalam keadaan unta itu berdiri, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana untuk kambing dan lembu lebih mudah dia terkorban, ya, ketika dibaringkan. Tapi unta tidak. Kalau kita baringkan dia akan menyebabkan lama. Berlaku di Pulau Pinang, tuan-tuan. Ya, sebab unta ni jarang kita sembelih. Ya, dan unta kalau korban di Malaysia ni kebiasaannya datang daripada Perth, tuan-tuan. Daripada Australia. Nak bawa daripada tanah Arab jauh, tuan-tuan. Ya, yang paling dekat datang dengan kapal, ya. Kita panggil daripada Perth. Ya, Perth, sebab Perth ni lebih dekat dengan tempat kita, dengan Malaysia. Kalau daripada Melbourne, daripada Sydney, tu jauh, tuan-tuan. Ya, sebab dia di other side. Dia sebelah timur. Yang sebelah barat ialah Perth. Ya, dan masyarakat Melayu kita, orang Islam pun ramai di Perth. Jadi mereka terlibat dalam peternakan lembu, ya, dan unta ni dibawa datang ke Malaysia. Kalau 3-4 tahun yang lepas, ya, seekor unta untuk korban harga sampai lebih kurang 19,500, tuan-tuan. Dibuat di beberapa tempat di Pulau Pinang, ya. Ketika mana penyembelih yang nak menyembelih tu, ustaz yang nak menyembelih tu, dibaringkan unta sebab dia ingatkan sama macam kambing dan lembu, ya. Jadi payah nak mati unta tadi, ya, menyakitkan dia, menyusahkan dia, tuan-tuan, azab dia, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu kita kena faham, ya, seperti mana Nabi buat, kita follow, ya. Jadi Nabi sendal rusuknya, wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, zabahahuma biyadihi, Nabi sembelih kedua-dua binatang tadi, ya, kambing biri-biri tadi, biyadihi, dengan tangannya. Mana afdal kita sembelih sendiri kalau kita mampu. Tapi kalau kita ni jenis tak kuat nak tengok, ya, darah tu, tuan-tuan, ya, belum kambing tombang, kita tombang dulu, kena bagi orang lain yang lebih layak. Ya, tapi afdal ialah dengan tangan kita sendiri, seperti mana Nabi. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, saminain, samin, ya, samin. Samin maknanya daripada perkataan, ya, samin dengan makna apa? Samin dengan makna gemuk. Saminain, dua-dua kambing yang dikorbankan tadi, kambing biri-biri, dua-duanya gemuk, tuan-tuan. Mana lagi gemuk, lagi banyak daging, lagi afdal, tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana lebih ramai orang boleh makan daging. Ya, kita di Malaysia selalu dengan lembu. Tak salah, tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, tapi kalau bagi orang yang mampu seekor lembu, afdal. Ya, tapi kalau tak mampu nak unta, mahal sangat, sampai dekat RM20,000, tuan-tuan. Ya, jadi kambing yang lebih kita panggil praktikal dari segi ekonomi dia, tuan-tuan. Ya, maknanya kalau kambing sempurna kita sembelih, ya, the whole kambing itu kita dapat, tuan-tuan. Ya, dan sudah tentu kambing ini yang sampai kepada Allah bukan darahnya. Ya, bukan yang sampai kepada Allah tu darahnya, dagingnya, kukunya, bukan. Ya, yang sampai itu ialah takwa Allah, ya, takwa kamu, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nanti di akhirat, ya, akan terbukti di hadapan seluruh manusia, ya, kambing yang kita sembelih, ya, sebagai bukti di hadapan Allah dan juga manusia atau makhluk yang ada pada waktu tu, ya. Lagi bagus, tuan-tuan, saminain, dua kambing yang gemuk. Wali abi awanah fi sahihihi,
ya, dan riwayat daripada Abi Awanah. Abi Awanah salah seorang ulama hadis, ya, dan beliau datang lewat sikit berbanding dengan 6 ulama besar hadis, ya, kita panggil Ashabus Sunan. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, ya, kemudian An-Nasa'i, apa kita panggil, ya, Abi Daud dan juga At-Tirmizi ada 6, ya, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, ya, An-Nasa'i, Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Ini Ashabus Sunan, ni pengarang kitab-kitab besar. 2 kitab sahih, Al-Bukhari, Muslim, dan yang lain kita panggil kitab Sunan, Ashabus Sunan, ya. Imam At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Tapi kalau kita sebut Abi Awanah, ya, Abi Awanah dia ada kitab sahih dia. Sebab itu dalam ilmu hadis ni tuan-tuan, dia bukan sekadar Sahih Bukhari, Sahih Muslim saja. Ada lagi Sahih Abi Awanah, ada Sahih Ibni Khuzaimah, ya, dan juga ada Sahih Ibnu Hibban, ya, Ibnu Hibban tu anak murid kepada Ibnu Khuzaimah, ya. Dua-dua ni menghasilkan kitab sahih, tuan-tuan. Jadi maknanya ada lagi paling kurang 3-4 kitab hadis lagi yang namanya kitab sahih. Sudah tentu tidaklah, ya, sampai ke tahap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi mereka pakai syarat-syarat, ya, pemilihan ataupun penapisan hadis, penyaringan hadis yang pakai oleh Al-Bukhari, Muslim, mereka apply, ya, mereka praktikkan di dalam menilai hadis-hadis yang mereka bawa dalam kitab sahih mereka, ya. Apa sumbangan mereka, tuan-tuan? Mereka bawa hadis-hadis yang Al-Bukhari dan Muslim tak sebut dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi maknanya kita dapat lagi spektrum ilmu yang lebih luas, tuan-tuan. Ya, ada banyak lagi cerita-cerita lain yang Imam Al-Bukhari dan Muslim tak sebut tapi disebut oleh Abi Awanah, oleh Ibnu Khuzaimah, ya, oleh Ibnu Hibban antaranya, ya. Okey, kita tengok, tuan-tuan, ya. Jadi mungkin dari segi kebiasaan kita selalu sebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi ada Sahih Abi Awanah dalam hadis ni. Jadi dalam kitab Sahih Abi Awanah, ya, beliau sebut tadi disebut Saminain, ya. Saminain maknanya 2 binatang yang gemuk, ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, tuan-tuan. Tapi dalam kitab Sahih Abi Awanah disebut Saminain dengan sa, tadi dengan sin, ya. Saminain, sin, min, ya, nun, ya, nun. Di sini sa, min, ya, nun, ya, nun. Saminain. Bunyi macam dekat-dekat nak sama, tapi satu dengan sin, satu dengan sa, ya. Kalau Saminain, 2 yang gemuk. Saminain, 2 yang berlemak. Memang, tuan-tuan, binatang kalau gemuk, ya, banyak lemak, ya. Ya, maknanya tidak ada masalah dari segi penggunaan 2 perkataan yang berbeza. Kerana kita tahu, ya, kadang-kadang Nabi menyebut hadis yang sama 2 kali, ya, diriwayatkan oleh 2 orang atau 2 kumpulan yang berbeza, ya. Kadang-kadang lafaznya sedikit berbeza. Nabi sebut Saminain, dalam hadis yang lain Nabi sebut Saminain, dua-dua, ya, daripada riwayat ulama hadis. Kemudian bil musallasati badalasin, ya. Jadi maknanya ganti Saminain sa, ya, menjadi ganti badal kepada sin. Kalau tadi Samin dengan sin, yang ini Saminain, ya. Ini kita panggil sebagai musallasah, ya. Maknanya ganti daripada kambing kibas yang gemuk, ya, kita gantikan dengan kambing kibas ataupun biri-biri yang berlemak, sama, tuan-tuan, ya, lebih kurang sama. Wa fil lafzin li Muslim, ya, dalam lafaz Imam Muslim, ya, disebut wa yaqul, Nabi sebut, Nabi lafaz bismillahi wallahu akbar, dalam bracket, dalam kurungan, tuan-tuan, ya, dengan nama Allah, ya, wallahu akbar, dan Allah yang maha besar, ya. Jadi ini lafaz untuk sembelih. Jadi tuan-tuan boleh ingatkan para penyembelih kita, tuan-tuan yang terlibat dalam menyembelih juga, ya, tolong diperbaiki, bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillahi wallahu akbar, ya. Itu hadis yang pertama. Kita tengok perawinya Imam Muslim dan Abi Awanah. Dua-dua perawi ini menyebut hadisnya adalah sahih. Sahih Imam Muslim tak ada pertikaian, tuan-tuan. Ya, Sahih Abi Awanah juga, ya, kitab hadisnya adalah hadis sahih. Jadi maksudnya pada hari raya Korban, ya, Yaumun Nahar. Yaumun Nahar adalah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Ya, kita tahu, ya, hari Ahad ni insya-Allah kita bermula puasa sunat, ya, hari 1 Zulhijjah. Ya, orang yang nak masuk korban dianjurkan supaya kalau nak potong kuku, nak potong rambut, ya, nak trim misai, janggut dan sebagainya, ialah pada hari Sabtu last sebelum maghrib.
Masuk je maghrib, masuk 1 hari bulan Zulhijjah. Masuk 1 Zulhijjah tuan-tuan, kita kena menahan diri. Orang yang terlibat dalam korban. Ya, contoh kita kata saya nak korban kambing pada tahun ini. Ya, seperti mana alhamdulillah tahun-tahun yang lepas, ya kita korban kambing, ambil sunnah Nabi tuan-tuan. Ya, orang Melayu pun sekarang ni memang kaki kambing. Ya, kalau datang majlis apa-apa kita kata kalau sebelum PKP lah, ya orang tanya berapa ekor kambing tumbang ustaz? Ya, dia tanya kambing dulu. Sebab orang kita makan kambing dulu mungkin kita alergi sikit dengan kambing. Tapi alhamdulillah sekarang ya semua orang buat kambing golek, kambing panggang, kambing macam-macam tuan-tuan. Ya, jadi ustaz nak menyembelih sebab yang dituntut menyembelih korban ya ataupun dituntut berkorban adalah ketua keluarga, hanya ketua keluarga. Ya, jadi seorang macam Nabi ya, Nabi sembelih korban dan dimanfaatkan oleh keluarganya. Maknanya Nabi korban, Nabi keluar duit, ya. Korban tu untuk diri baginda, untuk isteri-isteri dan anak-anak baginda, ya. Malah Nabi sebut untuk umat baginda sebab Nabi ni Nabi, kita tak perlulah sebut. Kita sebut ya, Allahumma taqabbal minni, ya. Ya Allah terimalah daripada aku, ya wa min ahli ataupun daripada keluargaku kita sebut. Maknanya nak tunjuk bahawasanya cukup ketua keluarga. Isteri tak payah tuan-tuan. Tetapi kalau isteri ada duit, ya dia ada pendapatan dan dia nak keluarkan duit untuk korban, ya nak beli seekor kambing lagi, tak ada masalah. Kerana dalam hadis ya ada riwayat bagaimana ketika Ali berkorban, ya pada ketika itu Fatimah juga berkorban. Sedangkan tuntutan korban pada suami saja, pada ketua keluarga. Melainkan ya suami telah meninggal dunia, isteri yang jadi ketua keluarga, isteri yang cari rezeki, isteri yang bekerja, berkarier, ya ada profession sendiri, ada pendapatan dan sampai musim korban beliau nak keluarkan duit untuk berkorban. Maka untuk dia dan orang yang berada di bawah tanggungannya. Kalau anak tu anak kita, macam Fatimah adalah anak Nabi, ya. Tetapi kerana Fatimah sudah menikah dengan Ali, maka tanggungjawab korban Fatimah ditanggung oleh suaminya, bukan oleh Nabi lagi. Melainkan anak yang belum bekerja, ya, anak yang belum berkahwin, yang masih dalam tanggungan kita, itu lain cerita tuan-tuan. Ya, jadi macam tadi kita sebut, Nabi sebut bismillahi wallahu akbar, ya, lalu sedangkan cara menyembelih kedua binatang, baginda meletakkan kakinya atas rusuk kambing yang direbahkan. Kemudian baginda pun menyembelih. Ya, hukumnya menyembelih binatang korban pada hari korban ialah sunnah muakkadah. Dalam mazhab kita Syafi'i sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dituntut tuan-tuan. Ya, jadi maknanya tangan tinggal. Macam kita kata solat sunat qabliyah subuh, ya. Rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi jangan tinggal. Sunnah muakkadah. Ya, duha sebagai contoh tuan-tuan. Ya, dan solat witir ya sebelum tidur ataupun selepas bangun tidur, ya, jangan ditinggalkan. Ini semua termasuk sunnah muakkadah. Ya. Kemudian binatang korban berupa 2 ekor kambing jantan. Ini cerita tuan-tuan, ya. Jadi ada hadis yang kedua kalau kita boleh kongsi tuan-tuan, ya, dalam masa yang ada ni insya-Allah. Walahu min hadis Aisyah, ya. Jadi ini cerita cerita hadis Sahih Muslim juga. Tadi pun Sahih Muslim, cuma ada lafaz daripada Abi Awanah dalam kitab sahihnya, ini daripada Muslim juga. Min hadis Aisyah. Ya, tadi Anas bin Malik. Aisyah kita tahu, beliau adalah isteri ketiga Nabi. Ya, jadi selepas Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi berkahwin bukan dengan Aisyah, dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah dulu tuan-tuan. Ya, seorang janda juga, ya, yang baru kematian suami. Kemudian barulah ya setahun sebelum hijrah Nabi berkahwin dengan Aisyah. Jadi Aisyah ni dipanggil Aisyah As-Siddiqah. Seperti mana Abu Bakar ayahnya dipanggil Abu Bakar As-Siddiq, maka Aisyah ya Aisyah As-Siddiqah, ya, yang sangat membenarkan Nabi. Dan kita tahu ya cerita tentang Aisyah difitnah, ya, kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kita panggil, ya, Aisyah punya peranan dalam meriwayatkan hadis. Kalau Anas bin Malik, ya, disebut beliau meriwayatkan lebih kurang 2280 hadis. 2280 Anas bin Malik. Ya, kalau Aisyah 2210, kurang sikit tuan-tuan. Ya, Aisyah satu-satunya, ya, daripada 7, ya, ulama hadis di kalangan para sahabat yang meriwayatkan hadis, ya. Kebanyakan hadis tu oleh Abu Hurairah, ya, lebih kurang 5300 hadis, paling banyak tuan-tuan. Ya, nombor 2 ialah Abdullah bin Umar, 2600 hadis lebih kurang. Ya, nombor 3 jatuh pada Anas tadi, hadis yang pertama, 2280. Kemudian, ya, ada hadis daripada siapa? Daripada siapa kita panggil, ya, daripada Aisyah 2210. Ni
Ya, ada 7 semua ulama besar, kita sebut 4 hari ni tuan-tuan. Ya, nanti kalau kita jumpa yang lain kita akan sebut. Jadi apa ni, amara bi kabshin, ya, bi kabshin aqran. Ya, jadi Nabi dalam hadis Aisyah, ya, disebut bahawasanya apa kita panggil, ya, Nabi perintah supaya dibawakan, ya, dibawakan seekor. Tadi hadis Nabi sembelih 2 ekor. Kabshain aqranain. Yang kali ini Nabi sembelih seekor pula tuan-tuan. Kerana itu kemampuannya. Kalau mampu lebih, lebih. Ya, kalau tidak, seekor. Sudah memadai untuk seluruh keluarga. Ya, ya ta'u fi sawadin. Jadi ni kalau kita nak cerita tuan-tuan, ini cerita tentang keadaan kambing tu. Ya, yang kakinya berwarna hitam. Ya, jadi maknanya dia punya apa kita panggil, ya, dia punya ciri-ciri. Jadi tak payahlah kita. Yang ini ciri-ciri khusus, tak mesti kambing yang kita sembelih itu kakinya hitam. Ya, perutnya hitam, ya. Tak perlu. Ya, ada tompok tak perlu. Maknanya tak ada masalah. Ini kebetulan ketika Nabi sembelih, kambing itu mempunyai ciri-ciri yang begitu. Ya, kita sambung je. Wayan zuru fi sawadin. Ya, fa utiya bihi liyudahhiya bihi. Maka bila Nabi sebut bawakan kambing tu, maka dibawa kambing ke Nabi. Faqala laha, lalu Nabi pun berkata pada Aisyah. Ya, jadi Aisyah ada di situ, ya, dan kita tahu sunat bagi orang yang nak menyembelih melihat kambing yang nak disembelih. Ya, jadi ada sedikit kekurangan kalau kita buat korban di luar negara. Ya, di Kampuchia, di Palestin, di Somalia, di mana, ya, kerana walaupun kita dapat kelebihan korbankan binatang, harga lebih murah, dapat korbankan binatang bagi makan orang susah, ya, yang kadang-kadang setahun sekali boleh makan kambing tuan-tuan, boleh makan daging. Ya, tetapi kita kehilangan peluang untuk melihat sendiri depan mata kita, untuk buat inspection. Sebab Nabi suruh Fatimah, ketika Fatimah nak berkorban, Nabi suruh, ya, Fatimah, dah tengok tak binatang tadi? Ya, Fatimah pun pergi tengok, ya, memastikan binatang tu tak ada cacat celanya. Mungkin kita tak dapat peluang begitu. Melainkan kita video kan lah. Ya, kita buat apa ni, live streaming ke, ya, apa ni, video conferencing ke, tu kita boleh tengok lah. Ya, tapi kalau tidak, tak mampu kita. Ya, dan kita tak dapat peluang untuk tabarruk dengan daging dia. Macam Nabi, biasanya Nabi akan minta sahabat masak. Ya, isteri Nabi masak. Lepas tu Nabi akan makan sedikit dagingnya. Dan Nabi hirup kuahnya. Menunjukkan tabarrukan. Ya, tabarruk kita ambil apa ni, makan dan minum kuahnya, ya, berdasar kepada perbuatan Nabi. Jadi kalau kita menyembelih di luar negara tak ada kemampuan lah. Tapi kalau kita buat di tempat kita, ada kelebihan pula. Ya, jadi dua-dua ada kelebihan. Di luar pun ada, di Malaysia pun ada. Yang afdalnya tuan-tuan buat dua-dua. Kalau kita ada kemampuan, seekor kambing di Malaysia, seekor kambing di Somalia, di Palestin, ataupun di Vietnam, di Kampuchia contoh, di Kampung Cham contoh, ya. Jadi boleh, tak ada masalah. Jadi dapat dua-dua kelebihan. Memberi makan orang miskin pun dapat, ya, di tempat kita pun dapat juga. Dan kita dapat kelebihan apa ni, makan daging yang kita korban tadi, ya, dapat hirup kuah dia. Dapat buat inspection, dapat tengok kambing tu, ya, dan boleh menyembelih sendiri kalau kita mampu, ya. Jadi dalam kes ini tuan-tuan, Nabi sebut pada Aisyah, Nabi kata, ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi, ya, maknanya serahkan, berikan kepada aku al-mudiyah. Apa makna al-mudiyah? Al-mudiyah ialah, ya, asikin, pisau yang digunakan untuk menyembelih. Ya, summa kemudian qala ishhaziha. Nabi kata pada Aisyah, Nabi kata Aisyah, ishhaziha, asah pisau ni. Bila Nabi tengok pisau tak berapa nak tajam. Nabi kata pada Aisyah, ya, ishhaziha, asahlah ia. Bihajarin, dengan hajar, dengan batu pengasah. Ya, fa fa'alat, lalu Aisyah pun buat. Mana Aisyah pun ada di situ tuan-tuan. Nabi kata Aisyah, apa ni, asah, ishhaziha. Ya, bihajarin, dengan batu asah. Summa kemudian akhazaha, Nabi pun ambil, ya, apa ni, apa ni tadi, apa kita panggil, ya, apa kita panggil, apa ni, binatang tadi, wa akhazahu, ya, fadja'ahu, Nabi ambil, ya, apa ni, binatang tadi, Nabi ambil apa, kabshain tadi, ya, kabshin tadi, seekor kambing tadi, ya, kemudian fadja'ahu, Nabi baringkan, ya, Nabi baringkan dia. Tapi baringkan macam tadilah, menghadap kiblat. Ya, kita baringkan pada rusuk kanan dia dan kita hadapkan ke kiblat. Seperti mana kita tidur. Ya, kita pun sama tuan-tuan. Malam tidur, kita tidur dengan mengiring, bukan menelentang, bukan menelungkup tuan-tuan. Ya, mengiring ke sebelah kanan. Ya, jadi bila kita mengiring sebelah kanan, kita menghadap kiblat. Ya, rusuk kanan kita di sebelah kanan dan kita hadap kiblat. Jadi bila Nabi baring, summa zabahahu. Kemudian Nabi pun, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, Nabi sembelih dia. Ya, jadi mula-mula tadi apa ni, Aisyah asah pisau, summa akhazaha, Nabi pun ambil pisau yang Aisyah tu dah
asah tadi, ya. Jadi akhazaha mula-mula ha tu ialah al-mudiyah, sikin tadi, ya, pisau. Wa akhazahu, dan Nabi ambil lah apa ni kambing tadi, Nabi baringkan dia, summa zabahahu, kemudian Nabi sembelih, summa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad summa dhaha bihi. Jadi ni lafaz dia tuan-tuan. Kalau kita nak ikut macam Nabi, afdal. Ya, bismillahi Allahumma. Ya, jadi sebut Allahumma. Allahu akbar, Allahumma samalah. Ya, jadi ada lafaz Allah di situ. Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya, ataupun bismillahi Allah, bismillahi wallahu akbar. Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammadin. Terimalah daripada Muhammad. Wa ali Muhammad, daripada keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, daripada umat Muhammad. Summa, kemudian doha bihi, Nabi pun sembelih binatang tadi, Nabi korbankan dia. Maknanya tuan-tuan, ya, hadis ni hadis yang sahih daripada Imam Muslim. Ketika Nabi berkorban untuk hari raya korban, Yaumun Nahar, hari 10, baginda menyembelih kambing jantan yang bertanduk, dan sebelum kambing itu disembelih, pisau yang akan digunakan Nabi suruh Aisyah tajamkan. Ya, ketika Nabi baringkan binatang tadi, Nabi sebut bismillahi, terimalah korban ini. Ya, Allahumma taqabbal min Muhammadin, terimalah daripada Muhammad. Wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Dengan demikian, seseorang yang berniat untuk berkorban pada hari raya, maka dia boleh melakukan dengan niat untuk dirinya, tuan-tuan. Ya, niat untuk dirinya. Ya, untuk keluarganya dan orang lain. Maknanya, walaupun binatang tu seekor je. Ya, macam Nabi. Ya, isteri yang masih hidup zaman Nabi 9 orang, tuan-tuan. Ya, 9 orang yang masih hidup. Ya, jadi Nabi berkahwin 13 kali. Ya, tapi 3 Nabi ceraikan, tuan-tuan. Ya. 1 Nabi rujuk, jadi ada 11. 11 ni 2 meninggal. Ya, Khadijah meninggal di Mekah dan Zainab binti Khuzaimah meninggal di Madinah. Ya, jadi 11 tolak 2 tinggal 9. 9 isteri Nabi. Tapi Nabi sembelih. Kemampuan Nabi seekor kambing, tak ada masalah. Cover, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kalau ada kemampuan unta, seekor unta untuk the whole family. Ya, tak perlu tuan-tuan namakan, tuan-tuan. Kadang-kadang ya kita kata nama 7 aja. Ya, boleh tak kita buat namakan lebih pada 7? Tak ada masalah, tuan-tuan. Macam Nabi tak namakan pun. Kerana yang penting adalah orang yang nak menjadi yang nak mengeluarkan duit untuk korban. Mungkin dia tak mampu. Ya, tak mampu penuh, ya, sebab harga kambing 1,200. Contohlah, ya. Maka isteri kita top up sikit. Ya, anak kita, ya, yang contoh, ya, ada buat bisnes online ke apa, tapi dia belum berkahwin, masih duduk di bawah tanggungjawab kita. Jadi akhirnya kita dapat 1,200, tetap juga bapak kata, ya Allah, terimalah korban aku dan korban ahli keluarga aku. Walaupun lebih daripada 7 orang, tak jadi masalah. Ya, jadi kerana itu seekor binatang korban tidak hanya untuk 1 orang, tetapi boleh untuk satu jumlah yang tidak terbatas. Tuan-tuan, ya. Jadi ini kita kena faham. Tuntutan korban kita tahu, tuan-tuan. Kalau kita boleh baca hadis di sini, ya, daripada Abi Hurairah, ya, Abi Hurairah adalah yang paling banyak meriwayat hadis. Ya, kita sebut tadi sekitar 5,300 hadis. Ya, kalau kita ambil siapa ni Anas bin Malik nombor 3, 2,280. Aisyah tadi nombor 3, 2,210. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, kata Abu Hurairah, ya, man kana lahu sa'atun, sesiapa yang ada keluasan. Sa'ah ni makna keluasan rezeki, tuan-tuan. Walam yudahi, tetapi tidak ia berkorban. Ya, dia tak korban. Fala yaqrabanna musallana. Maka janganlah sekali-kali, ada nun taukid. Yaqrabanna. Nun di situ kita panggil nun taukid. As-saqilah. Nun taukid ada 2, tuan-tuan. Satu nun taukid saqilah, berat dengan syaddah, ya, dengan tanda sabdu. Satu lagi nun taukid dengan sukun. Ini nun taukid al-khafifah. Kalau kita belajar tajwid, belajar bahasa Arab, ini 2. Kita akan jumpa. Musalla tempat solat. Dan dimaksudkan musalla ni adalah kawasan padang. Kerana ketika solat dibuat, ya, hari raya, haji, raya puasa, tuan-tuan, afdal sembahyang di kawasan padang. Ya, mana kalau di Masjid Kota Damansara, di kawasan parking lah, tuan-tuan. Walaupun masjid ada. Kecuali hujan. Kalau hujan, masuk masjid. Ya, takkanlah hujan-hujan pun nak sembahyang pakai payung dekat luar, tuan-tuan. Ya, jadi Nabi afdalnya buat sembahyang raya, puasa dan haji di kawasan lapang, di padang. Sebab apa, tuan-tuan? Membolehkan orang perempuan yang uzur datang solat. Ya, orang perempuan yang uzur, bukan mereka tak boleh solat, ya, tapi mereka boleh mengaminkan doa, boleh menzahirkan kegembiraan. Ya, sebab itu orang perempuan yang haid dan nifas, ya, yang uzur boleh datang. Ya, kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka juga nak bergembira. Kalau dibuat dalam masjid, ya, ada pendapat yang mengatakan perempuan haid nifas tak boleh masuk. Ya, walaupun mereka jaga
supaya darah itu tidak menitis, ya, tetapi macam tadilah, ya, sebahagian para ulama menyebut orang perempuan uzur tak boleh masuk masjid. Tapi kalau kita buat di kawasan padang, di kawasan terbuka, tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, dulu di masjid apa kita panggil sebelum masjid negara siap, tuan-tuan. Ya, agung kita, tuan-tuan, yang Pertuan Agong, ya, jemput warga Kuala Lumpur untuk solat, ya, hari raya di padang istana lama, tuan-tuan. Ya, di padang, ada padang luas kat situ, ya. Warga Kuala Lumpur datang solat di kawasan terbuka. Ya, di Bangi juga selalu sudah berapa banyak tahun dah kita kata. Ya, masyarakat di Bangi, ya, di kawasan majoriti Muslim ni solat di kawasan padang. Dan ini syiar, tuan-tuan, ya. Baru orang nampak ramainya orang Islam ni. Ya, dan bersatunya mereka mudah-mudahan. Ya, amin. Jadi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu. Jadi hadis ni, tuan-tuan, ya, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan, ya, oleh Al-Hakim. Ini semua ulama-ulama hadis yang hebat-hebat, tuan-tuan, ya. Selain daripada Ibnu Majah, salah seorang daripada Ashabus Sunan tadi, kita ada Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal pada tahun, ya, 200 ya, pada tahun 241, ya, 41 Hijrah. Kalau Al-Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Ya. Jadi maknanya dia punya apa kita panggil, ya, zamannya zaman yang sama. Imam Ahmad juga adalah guru pada Al-Imam Al-Bukhari, tuan-tuan. Ya, yang meninggal pada tahun 256 Hijrah. Jadi Imam Al-Hakim, ya, telah mensahihkan hadis ini. Wa rajjaha al-a'immah ghairuhu wa waqfahu, ya. Jadi imam-imam lain pun, ya, imam-imam lain telah tarjih, ya, hadis ini. Cuma kata mereka hadis ini hadis mauquf. Ya, adalah, ya, beberapa perbincangan, tapi secara umum, tuan-tuan, orang yang ada kemampuan maka hendaklah dia berkorban, ya, walaupun dengan satu bahagian, tuan-tuan. Ya, sebab Nabi sebut man kana lahu sa'atun, sesiapa yang ada keluasan rezeki, walam yudahi, tetapi dia tidak korban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Sampai peringkat begitu, tuan-tuan. Ya, maknanya tuntutan, ya, berkorban ni, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita boleh tengok, ya, kalau ada beberapa soalan di sini, alhamdulillah, tuan-tuan, ya, ada komen, ya. Ya, alhamdulillah. Ada soalan Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu paling banyak meriwayat hadis, betul, dengan 5,300. Anas bin Malik nombor 3, tuan-tuan, ya. Bukan Haji Manah boleh betulkan. Nombor 2 Abdullah bin Umar. Ya, nombor 2 Abdullah bin Umar 2,600 hadis. Nombor 3 Anas bin Malik, ya, 2,280. Aisyah nombor 4, ya, 2,210. Jadi Abu Hurairah, nombor 2 Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, nombor 3 Anas bin Malik, nombor 4 baru Aisyah. Ya, jadi tolong betulkan, ya. Okey. Kemudian di bawah, ya, kalau ada boleh lebih 7 bahagian bagi keluarga. Boleh, tuan-tuan, tak ada masalah. Sebab Nabi korban, jangan kata bukan seekor unta, tuan-tuan, ya. Nabi sembelih seekor kambing aja. Itu kemampuan Nabi. Ya, dan untuk the whole family. Sebab tu tadi disebut Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammadin, terimalah korban Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Tuan-tuan tahu keluarga Muhammad ni berapa banyak? Isteri je 9, tuan-tuan. Ya, belum anak-anak lagi, termasuk anak tiri yang berada di bawah tanggungjawab Nabi. Ya, jadi tuan-tuan jangan bimbang. Ya, kalau tuan-tuan sembelih lembu, ya, nanti tuan-tuan sebut 5-7 anak saja. Tuan-tuan dan isteri 2, ada 5 lagi untuk anak. Ya, ada anak-anak lain yang terasa, sebab apa ayah tak sebut nama kami? Ya, jangan bimbang, tuan-tuan. Dia sudah termasuk keseluruhan keluarga. Ya, boleh lebih daripada 7, tak ada masalah. Jadi 7 ya, 7 bahagian, tapi sesiapa pun boleh korban, bukan keluarga boleh. Ya, bukan keluarga, ya. Jadi kita dah sebut tadi, tanggungjawab korban adalah pada ketua keluarga. Patutnya ayah. Tapi kalau ayah dah meninggal, mak jadi ketua keluarga, mak berpendapatan, maklah keluarkan belanja. Tetapi untuk tanggungan, tuan-tuan. Anak yang ada pendapatan sendiri yang sudah berkahwin, ya, itu bukan tanggungjawab kita, tuan-tuan. Ya, itu dia sendiri kena buat. Kemudian kalau kita korban satu bahagian, boleh ke? Ya, tak korban pun boleh, tuan-tuan. Nak korban satu bahagian lagilah boleh, tapi afdal, ya, seekor. Ya, sebab tu saya sebut tadi, kalau lembu 2 bahagian sudah 1,500. Ya, tapi kalau kambing satu ekor baru 1,200, tuan-tuan. Mungkin murah lagi tempat, tuan-tuan. Azan, tuan-tuan, kita bagi laluan sekejap sambil kita tengok soalan-soalan, jawab azan, dan kita
kita tengok apa soalan-soalan ya kalau ada, kemudian kita mungkin sambung sikit selepas pada azan ya, bagi laluan azan. Ya, Haji Manap dah betul kan? Abu Hurairah, nombor 2 Abdullah bin Umar, Anas bin Malik nombor 3, nombor 4 Aisyah. Ya, Aisyah As-Siddiqah ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini usia tak apa tuan-tuan ya. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'su maqamil mahmud allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kita sambung sikit tuan-tuan ya. Ini tentang apa ni, cara untuk kita, boleh tak ya orang yang menyembelih kita panggil jazarah tu, boleh tak kita upah dia dengan sebahagian daripada daging korban? Tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab jazarah ini kita bagi upah daripada duit lain, bukan daripada daging korban. Kita nak bagi dia daging korban sebagai hadiah boleh. Kalau dia miskin, kita boleh bagi dia sebagai apa? Sebagai orang miskin. Dia menerima tu ya sebagai fakir miskin, minal fuqara wal masakin. Tapi kalau dia orang yang ada duit, orang yang berada, kita bagi dia sebagai hadiah. Tapi untuk upah dia dengan daging korban tak boleh tuan-tuan. Ya, ada riwayat daripada Sayyidina Ali, Ustaz baca kan? An Aliin, ya, an Ali bin Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib menantu Nabi. Qala, ya, dia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah perintah aku, kata dia. Ya, ini masa Nabi hidup, ya, Nabi kata an aquma ala budnihi, supaya ya dia bahagi-bahagikan ataupun dia menguruskan ya apa ni daging korban. Budun di sini merujuk kepada unta tuan-tuan, ya. Yakni jamal, ya, jamal. Yakni jamal, ya, ataupun kalau unta betina kita panggil naqah. Seperti mana kita sebut wa naqatallahi wa suqiyaha, cerita Nabi Saleh. Ya, cerita Nabi Saleh, ya, cerita bagaimana Nabi Saleh minta supaya Allah keluarkan apa ni unta betina yang sangat besar daripada bukit batu tuan-tuan. Ya, jadi Allah keluarkan sebagai mukjizat. Ya, tapi kaum Samud bukannya beriman, ya, dia bunuhnya pula unta tadi. Ya, dan dia tidak patuh pada perintah Allah, ya, perintah Nabi Saleh. Itu cerita naqah. Jamal, ya, itu unta jantan. Jangan tuan-tuan panjangkan jamal. Jamal jadi kecantikan. Ya, kalau jamalun, ya, jamal itu adalah unta pula tuan-tuan. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha, ya, wa jilalaha. Jadi Nabi perintah dia untuk urus budun ni. Budun ni makna unta, ya, yang besar tuan-tuan. Ya, yang badin makna gemuk, badan besar. Wa an uqassima, dan supaya aku membahagi-bahagikan luhumaha. Luhum apa tuan-tuan? Dagingnya. Wa juludaha, ya, dan kulitnya. Wa jilalaha, ya, dan dia punya apa kita panggil pakaian-pakaiannya kepada orang miskin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab binatang-binatang ni tuan-tuan, tuan-tuan kalau pergi negeri sejuk atau negeri yang 4 musim atau paling kurang dia ada, ya, keadaan cuaca sejuk yang melampau macam Madinah. Madinah sejuk tuan-tuan. Kalau kita pergi bulan 12, bulan 1, ya, cuaca boleh sampai 6 darjah Celsius pagi tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau kita lambat, kita naik
Masjid Nabawi belah atas rooftop memang sejuk tak tahan tuan-tuan. Ya, kalau pakai baju nipis ni memang tak boleh. Pakai baju Melayu tak sempat tuan-tuan. Memang sejuk. Ya, walaupun pakai t-shirt dalam, ya. Nak kena pakai sweater tuan-tuan. Sejuk. Madinah memang sejuk. Sebab tu binatang-binatang di tempat sejuk dipakaikan pakaian. Kuda pakai baju tuan-tuan. Ya, kuda pakai baju. Ya, apa kita panggil, unta pun begitu juga. Jadi jilal di sini merujuk kepada pakaian yang ada pada binatang tadi. Ya, maka diserahkan kepada alal masakin atau orang miskin. Wala u'tiya fi jazaratiha, dan Nabi larang aku serahkan, wala u'ti, dan aku bahagikan fi jazaratiha, pada penyembelih. Jazarah ni makna penyembelih tadi, syai'an minha, tak boleh bagi sebagai upah, tak boleh. Ya, ini dalam riwayat Bukhari Muslim tuan-tuan. Jadi orang yang telah berniat menyembelih binatang korban pada raya, maka ia tidak boleh jual dagingnya. Ya, mana tak boleh dia sembelih, mana dia jual daging, tak. Ya, dan tidak boleh menjual pakaian yang biasa orang kenakan pada haiwan. Jadi haiwan ternak di tempat-tempat yang sejuk sebagai contoh, ya, dipakaikan baju, pakaian tu pun tak boleh dijual tuan-tuan. Ya, itu semua boleh dibagi pada fakir miskin. Ya, selain itu juga tidak boleh memberi upah kepada penyembelih dengan mengambil bahagian dari daging kambing atau kulit kambing atau sesuatu yang lain daripada kambing tersebut, tak boleh. Ya, dia punya bulu dia ke, dia punya apa kita panggil kaki dia ke, ekor ke, apa saja tuan-tuan. Ya, tak boleh dibagi upah kepada penyembelih tadi. Kalau dia minta sebagai hadiah tu cerita lain, tapi bukan upah dia. Upah dia kita bayar dengan duit. Ya, contoh seekor lembu dia dapat upah. Contohlah kita kata RM100 seekor lembu. Contohlah kita kata. So kita kena bagi dia, ya, RM100 untuk apa kita panggil, ya, kerja dia menyembelih. Tetapi kalau kita nak bagi sedikit, ya, daging korban sebagai hadiah pada dia, boleh. Ya, kalau dia fakir miskin, lagi boleh tuan-tuan. Ya, kita bagi dia. Tapi bukan sebagai upah, itu dia, ya. Jadi daging, kulit dan lain-lain daripada binatang korban tidak boleh diperjualbelikan oleh orang yang berkorban ataupun orang yang mengurus binatang korban. Dan juga tidak boleh penyembelihnya diberi upah daripada binatang tersebut. Tetapi orang yang menerima, contoh fakir miskin, ya, masjid 1 bagi, masjid 2 bagi, 3 masjid bagi, surau lagi, ya, orang persendirian lagi bagi dia, banyak sangat. Dia pula tak ada kemampuan, ya, tak ada peti sejuk di rumah untuk simpan. Ya, kalau dia buka kaunter jual boleh, itu tak ada masalah tuan-tuan. Sebab bila dia dah dapat tu milik dia. Ya, dia nak jual, dia nak sedekah pula, dia nak bagi pada orang lain, tu terserah dia. Tapi bagi kita, ya, yang menyembelih, kita tak boleh bagi sebagai upah, tak boleh. Kita tak boleh jual pula. Sembelih pun kita jual, tak boleh tuan-tuan. Ya, itulah yang boleh kita sebut pada hari ini tuan-tuan, sebagai umumnya pembahagian 3. 1/3 untuk orang yang masuk korban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hadiah. Tapi afdal kita lebihkan kepada fakir miskin tuan-tuan. Ya, hadiah boleh bagi tapi jangan lebih-lebih sangat, ya. 1/3 paling banyak. Kurang tak apa, ya. Tapi untuk fakir miskin lebih lagi bagus. Sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab dalam, ya, konsep korban, kita memang nak berkorban. Ya, bukan nak kita panggil, ya, nak berseronok dengan makan daging sendiri-sendiri tuan-tuan. Ya, jadi kepada kalau kita nak tengok cara Nabi sembelih, ya, kemudian Nabi minta dimasak, Nabi makan dagingnya sedikit, Nabi hirup kuahnya, yang lain semua Nabi sedekahkan. Ya, itu yang terbaik. Jadi sekadar itu yang boleh Ustaz kongsi pada hari ini, mudah-mudahan dia bermanfaat. Terima kasih, ya, soalan-soalan yang telah dikemukakan, ya, oleh sahabat-sahabat kita tuan-tuan. Dan ya, tak ada soalan yang tertinggal, ya. Nampaknya tak ada tuan-tuan. Ya, okey, ada di bawah. Ya. Jadi korban, ya, kita tengok soalan dia. Korban untuk arwah yang dah meninggal. Kalau kita ada kelebihan rezeki, yang mana lebih afdal? Untuk buat ibadah korban pada saudara mara yang masih hidup, ataupun nak buat kepada arwah ayah ataupun tok kita. Okey. Ada hadis yang lain, Ustaz tak sempat baca di sini. Nabi wasiat kepada Ali. Ya, sebelum Nabi wafat, Nabi wasiat. Nabi kata, Ali, nanti kalau masuk musim korban dan engkau ada kelebihan untuk korban, ya, maka korban juga untuk aku. Maknanya, kalau tok kita, ayah kita tak ada wasiat untuk kita korban, maka tak payah tuan-tuan. Sebab korban untuk orang hidup, bukan untuk orang meninggal. Ya. Kemudian kalau kita nak bagi pahala kepada mak ayah kita, itu dengan cara lain, bagi cara. Ya, buat masjid, ya, buat wakaf dan sebagainya. Dan ini pahalanya berterusan. Yang itu afdal tuan-tuan. Sebab kalau korban kita bagi sekali je. One shot, orang makan habis tuan-tuan. Ya. Tapi kalau yang kita panggil sedekah jariah, buat masjid contoh, buat sekolah agama, buat madrasah,
ya, buat hospital, ya, beli mesin dialisis dan sebagainya, auto pahalanya, ya, running tuan-tuan, maknanya berterusan. Baru dipanggil jariah, yang pahalanya berterusan tuan-tuan. Ya, jadi kalau dia tak ada wasiat, tak payah tuan-tuan. Ya, sebab Nabi hanya wasiat, baru Sayyidina Ali buat. Ya, bagi orang yang tak mampu, dia memang tak ada kemampuan tuan-tuan. Ya, tapi kalau kita nak buat bagi pihak dia, tak ada masalah. Ya, cuma kemampuan, ya, hanya bagi orang yang mampu korban. Macam haji dan umrah. Orang yang tak mampu, dia tidak diwajibkan sampai dia mampu. Kalau dia mampu duit, tak mampu dari segi kemampuan fizikal untuk haji dan umrah, tak payah. Dia tak mampu. Tapi kalau korban, tak ada masalah. Orang sakit pun kalau ada duit boleh korban. Ya. Tapi bagi orang yang tak mampu, tak ada tuntutan. Kalau kita nak buat bagi pihak dia, boleh. Ya. Kalau dia daripada kalangan orang yang di bawah tanggungjawab kita, afdal tuan-tuan. Tapi kalau orang lain, boleh tak? Jawapannya boleh. Ya. Tapi kalau kita tengok Nabi buat atas tanggungjawab orang yang berada di bawah tanggungjawab Nabi saja. Ya, itu kalau kita boleh detailkanlah. Ya. Ya, sama-sama tuan-tuan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Masjid Kota Damansara, ya, yang menganjurkan program kita pada malam ni. Tuan-tuan yang sama-sama terlibat, ya, dalam bertanya soalan, ya. Mudah-mudahan, ya, jadi kita panggil ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan jadi amal soleh kita di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.